Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat mulia ini, pagi Jumaat 13 Rabiul Awal hari ini. Jadi masya-Allah sangat hebat. 13, 14, 15 hari putih, boleh kita puasa lagi. Jadi kita bertemu lagi lah majlis perbincangan untuk kita mengkaji buku yang disusun oleh Dr. Wan Rusliwan Ahmad, Teknik Faham dan Hadap, Kata Dasar Al-Quran. Kata Dasar Al-Quran. Jadi kita bermula daripada hari ini, kita akan cuba cari dan faham macam mana nak dapatkan kata-kata dasar daripada surah Yasin. Kita kena latih supaya kita boleh buat. Jadi kita mulakan majlis kita pagi ini dengan menjemput Ustaz Farid untuk membaca doa. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Jadi jangan lupa tuan-tuan, puan-puan yang sangat dihormati sekalian, tekankan share, butang share di handphone kita itu di bawah Facebook tu. Supaya kita menjemput ramai lagi saudara mara kenalan kita bersama-sama ke dalam program yang kita anjurkan ini. Sangat-sangat mustahak untuk kita ikut sama-sama kita belajar macam mana kita dapat menghayati bahasa Arab Al-Quran. Baik, hari ini seperti biasalah kita sebelah kanan saya Ustaz Agong, kemudian Ustaz Angah dan Ustaz Farid. Pengajian kita ialah kita belajar bukan bahasa komunikasi, bukan bahasa Arab komunikasi, tapi bahasa Arab Al-Quran. Di Pusat Tahfiz Taqwa ini kita juga ada bahasa Arab, iaitu Nahu dan Sorof. Package istimewa 3 bulan, mereka insya-Allah dapat membaca kitab-kitab tanpa baris. Kemudian Ustaz Agong juga akan memperkenalkan sikit masa lagi, iaitu kita belajar Arabic Grammar. Kita belajar bahasa Arab komunikasi. Mungkin kalau betul-betul kita buat dalam 1 bulan, kita dapat berkomunikasi dalam bahasa Arab. InsyaAllah kita akan mulakan. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa cuba dapatkan Al-Quran ataupun surah Yasin, kerana kita akan mula mempelajari kata-kata dasar. Macam mana kita nak cari kata-kata dasar? Apa dia kata-kata dasar? Apa dia kata-kata asal? Daripada kata-kata asal tu kita cari setiap perkataan-perkataan itu ada kata-kata dasar, ada 3 huruf. Jadi ini yang kita nak bincang, kita belajar betul bersama. InsyaAllah. Baik, saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Angah. Sila Ustaz Angah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Encik, puan-puan dimanapun anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam perbincangan kita mengenai teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Okey, insyaAllah pada pagi hari ini nanti di akhir sesi saya akan mencoba menguraikan kata dasar yang ada daripada surah Yasin. Namun sebelum tu kita teruskan kamus kata dasar Al-Quran. Hari ini insyaAllah kita akan membahas pada muka surat ke-103 pada huruf dal. Sekarang kita dah masuk ke huruf dal. Jadi tak semua dalam kata dasar Al-Quran ini kita akan bahas. Yang kita akan bahas ini adalah kata yang selalu yang kerap yang muncul di dalam Al-Quran. Ustaz, macam mana kita nak tahu kata ini apakah kerap selalu keluar di dalam Al-Quran? Di dalam buku ni dia sudah bagi kod dengan 4 bar, 4 kotak warna. Kalau dari 4 kotak warna ini bermakna dia kerap dan selalu keluar di dalam Al-Quran. Ada 3 warna, 2 warna dan 1 warna. Kalau 1 warna bermakna jarang. Yang kedua kadang-kadang, yang ketiga agak selalu, yang keempat kerap. 4 bar maknanya. Okey, kita mulakan daripada kata-kata muka surat 103. Muka surat 103 ada dibuat kata-kata dabara. Huruf dia dabara. Dari kata dabara ini nanti encik-encik, puan-puan, pelajar-pelajar akan mengetahui, akan melahirkan kata-kata adbara. Bermakna pusing ke belakang. Ada kata-kata tadabbara, mentadabburi. Ada kata-kata dabirun, akar umbi atau generasi akan datang. Misalnya di dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Qur'ana. Itu. Diambil dari kata-kata apa? Tadabbara yatadabbaru. Diambil dari kata-kata tadabbara yatadabbaru. Lepas tu pada muka surat 103 juga itu ada kata-kata huruf dia da, kha, la. Huruf dal, huruf kha dan huruf lam. Di sini dia buat 4 ba. Bermakna kata-kata dengan huruf da, kha dan lam itu selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Bagi yang mempunyai buku itu pada muka surat ke 103. 103. Yang memiliki buku di rumah boleh buka muka surat 103, ada huruf da, kha dan lam. Dan da, kha dan lam. Okey. Pada huruf da, kha, la ini akan melahirkan beberapa kata nanti yang akan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Contohnya dakhala yadkhulu bermakna masuk. Adkhala memasukkan. Muddakhalun tempat masuk yang sukar. Lepas tu ada kata-kata dakhalun. Misalnya ada dalam Al-Baqarah, kita ambil misalnya surah Al-Baqarah ayat dia wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata, dan ketika wa iz qulna dkhulu, dan ketika kami berkata masuklah dalam kampung ini, wa iz qulna dukhulu hadzal qaryah. Itu dia. Dari kata-kata dakhala ini akan selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Dia bagi kod 4 ba. Okey. Sekarang kita muka surat ke 104. 104 kita ambil kata-kata ada di situ da, ain dan waw. Ustaz, kenapa dia melangkah-langkah jauh-jauh? Sebab kita bahas saja kata yang selalu keluar di dalam Al-Quran. Kita tak bahas semua. Yang paling mustahak saja yang kita bahas, yang akan kita selalu jumpai di dalam Al-Quran. Di sini ada 4 ba dia. Huruf dal, huruf ain dan huruf waw. Maka dia akan melahirkan beberapa kata nanti dari huruf dal, ain dan waw ini. Ada kata-kata da'a yad'u. Ada kata-kata dakwatun, dakwah. Bermakna seruan atau panggilan. Kemudian yang ketiga ada kata-kata doa.
Ada kata-kata idda'a. Misalnya dalam Al-Quran kita dengar misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u. Serulah. Ud'u ini kata amar, kata perintah. Diambil dari kata apa? Da'a, yad'u, ud'u. Da'a bermakna telah menyeru, yad'u sedang menyeru, ud'u serulah. Itu dia ambil juga dari kata-kata dal, ain dan waw, huruf dia. Okey. Kemudian kita ke muka surat ke 105. Ke 105 ada di situ 4 ba juga, huruf-huruf dal, nun dan waw. Okey. Dari dal, nun dan waw ini akan melahirkan kata-kata dana. Dana. Lepas tu ada kata-kata adna atau dunia. Dunia. Lepas tu ada kata-kata adna. Ini dunia ini selalu kata-kata yang kita jumpai di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ini selalu kata-kata yang kita kerap baca di dalam Al-Quran. Okey. Lepas tu pada muka surat ke 106, terakhir 106 dalam kata dasar huruf dal ada di sini kata huruf dia dal, waw dan nun. Dal, waw dan nun. Duna. Kata-kata duna ini selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Duna ini bermakna selain ataupun daripada. Lepas tu ada kata-kata dayana. Huruf dia da, ya dan nun. Dayana akan melahirkan kata-kata dana yadinu, beragama. Habis tu din. Din. Inilah kata-kata yang selalu kita dengar dalam Al-Quran. Ada kata-kata tadayana. Ada kata-kata dainun. Ada kata-kata madinun. Misalnya di dalam Al-Quran kita ada dengar innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kata-kata ad-dina itu diambil dari kata dasar dia dal, ya dan nun. Okey. Itulah kata dasar daripada huruf dal. Jadi tak banyak sebenarnya yang perlu kita hafaz. Kita hanya perlu melihat saja di dalam buku Dr. Wan Rusli ini apa kata-kata yang dia berikut 4 ba dan 3 ba. Bermakna kata 4 ba dan 3 ba ini dia akan selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Kita kena catat dah hafal. Betul. Dari huruf dal. Huruf dal. Kena catat dan kita kena hafal. Kena hafal. Tak banyak. Okey. Baik, sekarang kita akan masuk ya. Sekarang kita akan praktis daripada surah Yasin. Okey, surah Yasin. Okey. Sekarang kita akan cuba praktiskan apa yang telah kita belajar pada surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Semalam kita dah bahas tentang surah Al-Fatihah. Sekarang surah Yasin. Jadi buku ini memang dia menekankan bahawa yang untuk dipraktiskan di dalam surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Teks dia yang digunakan adalah surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Kenapa? Disebabkan Al-Fatihah dan Yasin ini adalah dua surah yang selalu, yang akrab, yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, okey, macam tu. Jadi, okey. Sekarang kita mulakan dengan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sekarang kita mula dari kata-kata wal Qur'an. Okey, Al-Quran ini sebenarnya di mana akan kita jumpai nanti? Macam mana kita nak cari kata dasar dia, Ustaz? Sekarang kita tengok wal Quran ini apa kata dasar dia. Itu masalah dia sekarang. Macam mana kita nak tahu kata dasar dia? Kalau kita tengok wal Quran ini
dia berasal dari 3 kata saja, 3 huruf. Setiap kata dalam bahasa Arab dia memiliki dari 3 huruf. Kalau Al-Quran ini huruf dasar dia, kalau kita tengok di sini adalah huruf Qa, huruf Ra dan huruf Alif. Maka kita buka huruf Qa, huruf Ra dan huruf Alif. Di mana kita cari? Di huruf Qaf, di huruf Qaf. Maka akan kita jumpai di dalam buku ni. Okey. Sekarang kita tengok pada di huruf Qaf. Okey, di huruf Qaf itu ada pada muka surat ke 168. Tengok. 168. Ini. Coba encik-encik puan-puan lihat. 168 ada kata-kata di sini. Ini. Okey. Ini huruf asal dia 167 Qa Ra A. Okey, Qa Ra A. Maka dari kata Qara'a ini akan melahirkan kata-kata Al-Quran. Kita tengok ke sebelah. Ini dia. Quran, ada kata-kata Quran di sini. Bermakna bacaan ataupun Al-Quran. Okey. Dari kata-kata Qara'a. Ini. Jadi Al-Quran ini diambil dari kata-kata Qara'a. Wal Quran. Okey. Sekarang kata-kata Al-Hakimi. Al-Hakimi ini Ustaz, sebenarnya apa kata dasarnya? Mari kita tengok. Cuba tunjukkan muka surat daripada kata dasar ni. Ya. Kalau kata-kata Al-Quran ini pada muka surat ke 168. 168. Semua sekali kita buka 168 ada kata-kata Al-Quran. Okey, sila sambung. Okey. Al-Quran tadi kita sudah lewati. Sekarang kata-kata Al-Hakim. Okey, kata-kata Al-Hakim. Al-Hakim ini kira-kira apa kata dasar dia? Macam mana kita nak cari kata dasar dia? Ada huruf Ha, ada huruf Kaf, ada huruf Ya, ada huruf Mim. Berarti ada 4 huruf. Sementara yang kita tahu bahawa kata huruf dasar dalam Al-Quran, huruf dasar bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 huruf saja. Bermakna kalau ada 4 huruf Ha, Ka, Ya dan Mim, maknanya ada 1 huruf tambahan dia. Sekarang cara nak mudah dia, kita kena tentukan huruf pertama dia dulu, huruf dasar dia. Hakim. Hakim ini huruf pertama dia, huruf asli dia adalah huruf Ha. Huruf H. Lepas tu setelah huruf H ada huruf Kaf. Huruf Kaf. Berarti kalau kita senaraikan ke bawah, berarti huruf asli dia ada huruf H. Lepas tu ada huruf Kaf. Ada huruf Mim. Ini dia. Jadi huruf dasar dia adalah huruf H, Kaf dan Mim. Huruf H, Kaf dan Mim. Kalau kita tengok, kalau kita cari huruf H, Kaf dan Mim, maka kita akan mendapati dalam muka surat ke 94. Boleh dibuka ke muka surat 94. 94. Ini. Kita tengok ada huruf H, K dan Mim. Ada tak kata-kata hakim di bawah? Kita tengok. Paling bawah sekali ada kata-kata hakimun. Itu dia. Nampak? Ada kata-kata hakimun. Jadi bermakna permasalahan kita sekarang adalah macam mana kita nak cari kata dasar dia, huruf dasar dia. Nanti kalau dah jumpa huruf dasar dia, encik-encik, puan-puan jangan risau. InsyaAllah semuanya sudah ada disenaraikan dalam buku ni semua. Karena buku ni memang dirancang khusus untuk Al-Quran, spesial Al-Quran. Okey, berarti wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran tadi bermakna kata Al-Quran hakim. Okey, kita tengok hakim bermakna yang bijaksana atau yang bijaksana. Demi Al-Quran yang bijaksana. Macam tu. Wal Qur'anil Hakim. Okey.
Ya baik. Mengapa tidak ambil ya? Ya, mengapa tidak ambil ya? Okey. Kenapa kita tidak ambil kata-kata ya? Ha, ka, ya. Itu. Jadi, kalau kita tengok misalnya di ha, ka, ya. Okey, kalau kita ambil ya misalnya. Kita try lah. Kita ambil ya misalnya. Kita tengok di buku ni. Ha, ka, ya. Cuba kita try, kita tengok. Ha, ka, ya. Memang tak ada. Berarti memang itu bukan kata dasar dia, Tuan Haji. Kalau kita tengok di hakaya, memang tidak disenaraikan langsung dalam buku ni. Tidak ada. Sebab itu bahasa untuk kita yang sedang belajar ni, kadang-kadang kita tak tahu. Ya pun ada juga. Ya pun ada juga, betul. Itu yang kita nak dapat tuan tips. Betul. Nak menghayati, mencari kata-kata. Betul. Jadi sebenarnya kata hakim ini kita tahu terus macam mana ini sebenarnya banyak kata-kata yang pola dia macam kata misalnya ar-rahim, hakim, rajim. Kan satu kata tu, satu pola kata. Macam banyak usaha kita main dengan vocabulary. Betul. Mesti selalu kita kena guna tengok. Betul. Baru lekat. Betul, kita harus dekat dengan kamus ni tu aja. Maksudnya selalu kita baca, selalu kita tengok apa lagi kata-kata dia itu dia 4 bar. Kalau ada nampak 4 kotak dia atau 3, kita ambil perhatian, kita catat betul-betul, kita hafaz betul-betul karena itu kata yang selalu jumpa di dalam Al-Quran. Okey. Sekarang kata-kata dalam baru ayat kedua wal Qur'anil Hakim. Okey, kita ambil ke yang ketiga. Kita tak banyak-banyak. Kita ambil pada ayat ketiga. Innaka laminal mursalin. Okey. Innaka laminal mursalin. Okey, innaka laminal al-mursalin. Innaka laminal mursalin. Okey. Jadi untuk pagi ni, ini ayat yang terakhir. Ayat terakhir. Kita tak banyak-banyak. Yang penting kita faham macam mana nak cari kata dasar. Tak perlu banyak. Yang penting setiap hari ada dan kita praktis terus. Macam mana nak cari kata dasar. Okey, kita berada dalam ayat innaka laminal mursalin. Okey. Dari kata-kata ini, innaka. Ini ada kata yang memang kita tak perlu cari dalam ini karena memang tak akan jumpa. Karena ini berasal dari kata huruf dia. Innaka laminal mursalin. Okey. Inna ini huruf. Inna huruf. Okey? Inna sesungguhnya. Inna a'toina sesungguhnya telah kami beri. Inna anzalna sesungguhnya telah kami turunkan. Innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau ada kata-kata inna bermakna sesungguhnya. Okey. Ka ini tak perlu kita bahas. Innaka ini isim dhamir. Ini kamu bermakna. Innaka. Lamina, mina ini min daripada. Berarti daripada innaka lamina. Okey. Kita ambil, kita tengok kata-kata al-mursalin. Ni dia. Al-mursalin. Ini kira-kira mursalin ini apa huruf dasar dia? Mursalin. Okey. Kalau kita tengok, okey, ada satu tips ya. Kalau ada huruf mim di depan, automatically huruf mim itu bukan huruf dasar. Kalau ada kata-kata panjang misalnya, ada huruf mim di depan, automatically huruf mim ini bukan huruf asli dia. Okey. Kita tengok mim, ada huruf mim, ada huruf ra, ada huruf sa, ada huruf lam, ada huruf ya, ada huruf nun. Panjang. Al-mursalin. Okey. Apa huruf dasar dia? Okey. Kita tengok
Al-mursalin. Ada huruf mim, ada huruf ra, ada huruf sin. Okey. Ada huruf lam, ada huruf ya, ada huruf nun. Kita pilih 3 saja. Dalam bahasa Arab, huruf dasar dia hanya 3 saja. Okey. Macam mana kita nak tahu kira-kira apa huruf asli dia? Okey. Okey. Apakah mim, ra dan sa? Apakah ra, sa atau lam, ra, sa, lam? Atau sa, sin, la, lam, ya? Okey. Jadi memang semua ini perlu kita kita praktis banyak-banyak lah. Macam mana kita nak cari kata dasar. Okey. Jadi kalau ada mursalin, ada mukminin, muslihin. Ada kata yanun belakang tu, yanun itu kita confirmkan dia bukan huruf asli. Dia adalah huruf tambahan. Mukminin, muslihin, apa lagi? Munafiqin. Ada yanun itu kita confirm saja terus. Dia bukan huruf asli, dia huruf tambahan. Okey, lepas tu yang saya bagi tahu tips tadi biar nak cepat tahu, kalau ada mim di depan itu dia bukanlah huruf asli, dia adalah huruf tambahan. Misalnya munafiqin, mursalin, muslihin. Kan ada mim di depan tu. Banyak dia dalam bahasa Arab ni kata yang menggunakan huruf mim di depan. Maka huruf mim ini bukanlah huruf asli, dia adalah huruf tambahan. Maka ada 3 saja tersisa. Huruf asli dia adalah huruf ra, huruf sin dan huruf lam. Maka mursalin ini diambil dari kata-kata huruf dasar dia huruf ra, sa dan lam. Okey, kita tengok kita tengok dalam buku Dr. Wan Rosli ini di manakah dia letakkan ra, sa dan lam. Maka kita akan jumpai di dalam muka surat ke 111. 111. Okey. Ini dia. 111. Ulang kata datang. Okey. 111. Ini. Di dalam 111 ini kita akan jumpai ada huruf ra, ada huruf sin, ada huruf lam. Ustaz, tak ada pun kata-kata mursalin di sini. Ni sudah disenaraikan. Tapi tak ada kata-kata mursalin. Macam mana nak cari? Kata mursalin ini dia diambil daripada kata-kata arsala. Arsala yursilu irsalan wa mursalan fahuwa mursalun fahuwa mursilun wa dzaka mursalun. Itu nanti bermain kita di tasrif. Dari kata arsala ini melahirkan kata-kata mursalin nanti. Itu ada dia dalam bahasa Arab itu sigat. Dia ada nanti Ustaz Agung ajarkan isim maf'ul nanti. Dah diajar oleh Ustaz Agung isim maf'ul. Jadi kalau arsala ini mengutuskan, kalau dia isim maf'ul berarti dia yang diutuskan. Berarti innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar daripada orang-orang yang diutuskan. Berarti yang diutuskan ini dia termasuk para nabi para rasul. Okey, sesungguhnya engkau benar-benar termasuk orang daripada orang-orang yang diutuskan. Itu. Mursalin ini diambil dari kata-kata rasala, melahirkan kata-kata arsala. Arsala nanti kita tasrifkan melahirkan kata-kata mursalun. Okey. Mungkin itu dulu surah Yasin kita yang kita cari kata dasar pada pagi hari ini. Tak perlu banyak. Yang penting kita terus latihan mencari kata dasar. Kata dasar adalah bagian yang sangat penting sekali dalam kita untuk memahami kaedah-kaedah dalam memahami Al-Quran apa yang telah kita baca. Tanpa kita mengetahui kata dasar, tanpa kita tahu apa dia, maka akan susah kita akan mengetahui maknanya. Dalam buku ini, dia telah senaraikan kata-kata dasar yang selalu keluar dalam Al-Quran.
Mana kata-kata yang jarang, encik-encik, puan-puan, pelajar-pelajar di rumah fokus ke kata dasar yang selalu jumpa dalam Al-Quran saja. Ada 4 ba dan 3 ba. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita akan teruskan pada esok hari ayat surah Yasin yang ayat-ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Angah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita memahami pengajian kita, insya-Allah. Tadi Ustaz Angah dia mengambil masuk ke dalam bahagian kedua, kamus kata dasar Al-Quran. Jadi kita pasti tuan-tuan dah faham kata dasar. Daripada kata asal kita cari dapat 3 huruf. Jadi kata dasar. Seterusnya kita masuk kepada bahagian 1, kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ini sangat mudah. Kaedah ini adalah bahagian 1, kaedah terpilih. Dia mempunyai 20 kaedah semua. Jadi kita jemputlah Ustaz Agong untuk menyampaikan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita telah masuk kepada kaedah terpilih nombor 12. Jadi kaedah terpilih 12. Jadi sebelum ni kita dah mempelajari dari awal sangat tu kata dasar. Yang kita tahu kata dasar tu hanya 3 huruf. 3 huruf. Contoh macam Sa'angga tadi, ha, kaf dan mim 3 huruf. Jadi kita kena cari 3 huruf kata dasar. Lepas tu kita naik sikit, ada kata dasar yang ada huruf illah. Huruf illah ni yang sikit menyusahkan kita, sedikit membuat kita tersasar dalam mencari kata dasar. Lepas tu naik sikit lagi, memahami corak daripada setiap kata kerja. Jadi sebabkan kata kerja dalam bahasa Arab tu ada corak-corak dia. Ada 10 corak dia. 10 corak yang kerap ada dalam Al-Quran. Jadi ada 10 corak yang itu saja kita pelajari. Ada 10 corak atau pola kata kerja dalam bahasa Arab. Lepas tu kita naik lagi. Selepas kita memahami corak dia, kita fahami pula jenis kata kerja tu. Jenis dia ada yang kata kerja di masa lampau atau fi'lul madi. Ada kata kerja di masa sekarang, al-fi'lul mudhari'. Ada kata kerja suruhan, fi'lul amri. Dah faham kita yang 3 tu, naik lagi sikit lagi. Kita akan memahami bahawasanya setiap kata kerja tu dia mempunyai pelaku. Jadi dalam bahasa Arab tu, kalau kita menjumpai kata kerja, dia tak hanya dimaknai sebagai perbuatan, tak. Tapi di dalam tu juga ada pelaku dia sekali. Jadi kalau terjumpa kata kerja dalam Al-Quran, baca anzala. Anzala tu kata kerja. Itu mesti ada pelaku dia. Dalam perkataan tu, mesti ada pelaku dia. Dan juga kata kerja dalam bahasa Arab. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab tu, kata kerja dalam bahasa Arab atau fi'lun, dia mesti mempunyai pelaku atau fa'il. Mesti ada pelaku dia. Lepas tu kata kerja dalam bahasa Arab, ciri khas dia, dia mesti menentukan masa. Mesti ada masa dia. Ada masa berlaku. Sebab macam fi'ilul madi, itu menyatakan masa berlaku di masa lampau saja. Takkan fi'il madi menyatakan perbuatan tu berlaku di masa sekarang. Jadi ada masa khas dia. Macam tu juga pelaku. Setiap kata kerja bahasa Arab, mesti ada pelaku dia. Tapi kalau bahasa Melayu, kalau kita cari dalam kamus, contoh memukul. Memukul tu tak ada langsung pelaku dia. Tak jelas pelaku dia. Cuma perkataan memukul tu menyatakan kata kerja, perbuatan saja. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita cari dalam kamus, contoh, yadribu.
Yadribu tu memang makna dia memukul, tapi di sana tu ada kata pelaku dia. Pelaku dia apa? Dia memukul. Jadi dah tersirat langsung pelaku dia. Jadi hari ini kita kan tadi dah saya jelaskan bahwasanya setiap kata kerja dalam bahasa Arab dia menyatakan pelaku dan atau fa'il dan juga masa. Ni poin penting dia. Itu yang poin penting dia. Cuma hari ini kita nak cari, kita nak buat, nak bina perkataan yang menyatakan perbuatan, sama macam kata kerja ni, perkataan yang menyatakan perbuatan tapi tak mengena langsung dengan pelaku ataupun masa. Dia tak berkaitan langsung dengan pelaku ataupun masa. Atau dalam bahasa Melayu dia, kita sebut kata terbitan. Kata terbitan. Contohlah. Di sini. Contoh memukul. Kita ambil je lah kata. Sini kata. Berkata. Ni perkata. Kata terbitan dia, kalaulah tahu kita kata terbitan dia adalah perkataan. Perkataan atau kata. Perkataan atau kata ni menyatakan perbuatan. Dia menyatakan perkataan atau berkata. Kata atau perkataan tu menyatakan perbuatan dia. Tapi dia tak berkenaan langsung dengan masa ataupun pelaku. Contohlah kita buat terus dalam bahasa Arab, mungkin masih contoh qala. Lepas tu yaqulu. Lepas tu qul. Kita ambil contoh terus. Qul. Lepas tu al-qawlu. Kita tengok sini tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang tiga ni, ini kata kerja ni. Ni kata kerja ni. Ni kata kerja semua tiga-tiga ni. Yang ini tak, ini bukan kata kerja. Yang ini kita nak bahas, bincang hari ni. Cuba kita tengok lagi dari yang pertama. Qala. Qala ni kata kerja al-fi'lul madi. Dia menyatakan pelaku dan masa, mesti. Tengok. Qala. Sini ni pelaku dia adalah dia. Ini kita boleh, macam mana kita tahu pelaku dia, Ustaz? Kita rujuk lagi kepada kaedah terpilih nombor 10. Kaedah terpilih nombor 10. Kaedah terpilih nombor 10. Boleh kita rujuk lagi. Kita belajar lagi kaedah nombor 10. Nombor 10. Lepas tu, qala. Sebabkan dia fi'il madi, maknanya dia berlaku di masa lampau. Berarti kita buat sini masa lampau. Masa lampau dia. Masa lampau. Lepas tu, yaqulu. Yaqulu pelaku dia adalah dia. Dia juga sama macam tu. Berlaku dia bila? Di masa sekarang. Masa sekarang. Yang selanjutnya, qul. Qul ni fi'il amar. Siapa pelaku dia? Katakanlah. Engkau, katakanlah engkau. Berarti kamu. Berlaku dia bila? Masa boleh di masa akan datang. Sebab kan suruhan. Kita menyuruh orang. Kita suruh dia kerjakan di masa akan datang. Ini boleh kita buat saja, tak payah buat masa dia, kita buat amaran. Amar. Jadi semua dia berkaitan langsung dengan pelaku dan pelaku dia dan juga masa dia berlaku. Pelaku dan masa. Lepas tu berbeza dengan yang ni. Al-qawlu. Kata terbitan. Ini kata terbitan dia dalam bahasa Melayu. Kata terbitan. Atau nama terbitan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia verbal noun. Verbal noun. Dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, kata terbitan. Ini cuma menyatakan perbuatan saja. Ini maknanya dia telah berkata.
Ini maknanya dia sedang berkata. Yang ini makna dia katakanlah. Tapi kalau yang ini makna dia perkataan atau kata-kata. Ini kata-kata. Ini kan perbuatan ni kata-kata. Berkata tu kan perbuatan. Tapi dia tak menyatakan langsung siapa pelaku dia, tak menyatakan langsung masa berlaku dia. Jadi inilah yang kita bahas pada kaedah terpilih nombor 12, membuang faktor masa dan fa'il kata kerja. Kita buang pelaku dan juga kita buang masa. Tapi kita tetap menyatakan perbuatan. Itu ada pada bab kata terbitan dalam bahasa Arab. Kata terbitan dalam bahasa Inggeris atau verbal noun dalam bahasa Arab ini dinamai, nama dia dalam bahasa adalah masdar. Masdar dalam bahasa Arab. Masdar. Dalam bahasa dinamai masdar. Masdar itu apa? Setiap kata nama yang menyatakan perbuatan tapi tak kena mengena langsung dengan pelaku ataupun fa'il dan juga tak kena mengena langsung dengan masa berlakunya perbuatan tersebut. Jadi macam tu, itu perbezaan dia dengan kata kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan kita boleh hadam dengan poin penting yang kita dengarkan hari ini. Yang satu ni. Lepas tu kita buka muka surat selepas dia. Jadi masdar tu ada juga corak dia. Tapi kalau untuk yang 3 huruf, contohlah 3 huruf yang mempunyai yang corak dia tu 3 huruf yang fa, ain, lam macam ni. Contoh doroba. Ini masdar dia ataupun kataba. Doroba dan kataba 3 huruf ni. Tapi masdar dia tak ada pola khas dia. Yang doroba ni dorbun. Kalau kata kataba ni kitabatun. Tak sama dia. Itu tu kalau yang 3 huruf, itu memang itu tak ada langsung corak dia. Jadi kita kena tengok dalam kamus. Dalam kamus akan senaraikan masdar atau kata terbitan untuk kata kerja yang 3 huruf. Jadi masdar ni, nanti masdar dia kalau dia mempunyai kata kerja 3 huruf, maka itu ada dalam kamus. Tapi berbeza untuk kata kerja yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu semua kata kerja yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf tu, ataupun wazan dia yang kedua hingga ke-9, itu tak akan diberitahu dalam kamus. Tak akan disenaraikan dalam kamus. Kenapa? Apa sebab dia? Sebabkan wazan 2 hingga 9, masdar dia itu tu ada corak dia, ada pola dia. Okey, kita tengok. Kita tengok di sini. Af'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Ini kan termasuk kepada wazan atau corak daripada 2 hingga 9 ni. Yang ini ni ada ciri khas dia. Ada pola dia. Kita boleh nampak sini. Saya padam yang ni. Contoh wazan yang dia tu bentuk dia af'ala. Af'ala. Kalau af'ala, ini wazan kata kerja. Ini contoh wazan yang af'ala ni, ini wazan atau corak. Contoh kata kerja yang mempunyai corak af'ala, contoh dia anzala. Contohlah anzala. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kan selalu dengar ni anzala dalam Al-Quran kan. Anzala ni kan sama ni. Ini kan ikutkan pola yang ni. Sekarang kita tahu kata kerja dia macam ni. Kita nak buat dia, nak bina dia jadi masdar. Macam mana? Kita tengok. Ini termasuk kepada yang pertama. Baris yang pertama ni. Baris yang pertama. Baris yang pertama. Ini baris pertama. Okey, ini sama masuk baris pertama. Ini penjelasan dia. Penjelasan dia. Okey, saya akan jelaskan. Jadi, kalau dia macam ni, untuk baris pertama, kita akan tetap buat macam ni.
Yang sebelum akhir, kata kerja imbuhan di awal dia atau masdar dia, kita baca sini, sekiranya kata tersebut mempunyai imbuhan alif ataupun hamzah di awalnya, maka masdar dibentuk dengan mengekalkan huruf tersebut di awalnya dan letakkan huruf alif satu lagi sebelum akhir. Kaedah ini melibatkan wazan nombor 5, 6, 9. Jadi, kita kekalkan je macam ni bentuk dia. Jangan kita ubah-ubah. Cuma sebelum akhir kita tambahkan alif. Yang di awal ni, kita bagi baris bawah. Inzalun. Jadi macam tu cara dia. Ataupun kita tengok yang sebaris dengan ni, yang sama cara dia. Sini ada infa'ala. Infa'ala. Ada lagi istaf'ala. Istaf'ala lah kita ambil yang agak berat, yang panjang sikit. Istaf'ala. Wazan istaf'ala. Pola dia adalah istaf'ala. Contoh kata kerja yang ikutkan pola istaf'ala adalah istaghfara. Istaghfara makna dia? Apa makna dia, Salim? Meminta ampun. Istaghfara. Memohon ampun. Istaf'ala. Kita buat semua ni dulu. Kita buat semua hurufnya, jangan pisah-pisah. Okey. Sebelum akhir kita tambahkan alif. Berarti di sini tambah alif. Jadi terpisahlah roh dia ni. Yang awalan dia bagi baris bawah. Farun. Ni bagi macam tadi juga. Yang ni, yang ta ni bagi baris bawah sebabkan ikut yang alif ni. Istighfarun. Jadi dia cuma menambahkan alif sebelum akhir, sebelum huruf akhir. Istighfarun. Jadi untuk kata wazan yang ada di awalan dia hamzah ataupun alif, dia akan ikutkan cara yang tadi itulah. Contoh di sini ikhrajun, ittiba'un, istighfarun. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam contoh-contoh yang ada dalam tabel buku surat 36 ni. Contoh wazan yang lain lagi. Tafa'ala. Tafa'ala. Ini kata kerja dia. Apa masdar dia? Masdar dia. Contoh tafa'ala dengan tafa'ala. Contoh tafa'ala. Ini corak dia, ini pola dia. Contoh kata kerja adalah taqallaba. Taqallaba. Jadi masdar dia macam mana? Taqallaba ni apa masdar dia? Kita tengok yang kaedah yang sini ni, yang bawah ni, yang nombor 2 ni. Tafa'ala, untuk corak yang tafa'ala dengan tafa'ala, dia akhiran dia saja kita kena ubah. Yang ain dengan lam dia tu, 2 huruf terakhir saja. Kita ambil saja semua ni dulu. Kita tetap taqal. Yang awalan ni tetap baris dia. Yang 2 akhir ni kita bagi baris depan. Taqallubun. Taqallubun. Jadi kalau tuan-tuan pernah dengar ada dalam Al-Quran, ya Ustaz Farid, taqallubun. Kita dengarkan Ustaz Farid. Dalam juzuk kedua, yang pertama sekali, page pertama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Taqalluba. Itu pun masdar. Ikut yang ni dia. Okey. Alhamdulillah. Jadi itu. Kemudian fa'ala. Fa'ala, dia tinggal tambahkan mim di awalan dia. Lepas tu akhiran dia pakai tun. Contoh masih ada masa sikit lagi. Contoh fa'ala. Fa'ala ni corak dia. Perkataan dia jadala. Kata-kata kerja dia. Macam mana masdar dia? Tambahkan mim di awalan dia, masukkan yang ni. Belakang dia pakai tun kan, di sana tulis. Berarti
Mujadalatun. Mujadalatun. Cuma tambahkan mim dengan ta ni saja. Mim dengan ta. Kan sini ada buat sini. Mim dengan ta yang bulat ni. Namun dia tak marbutah. Itu dia. Nanti tuan-tuan boleh baca lagi bawah ni ada lagi fa'ala. Ikutkan pattern dia taf'ilun, berarti tanzilun. Kalau yang terakhir ni tak ada apa dia corak dia untuk masdar dia. Jadi dia yang terakhir ni selalu dia kamus akan senaraikan. Tapi kalau yang kedua hingga ke-9 tadi tu dia ada corak dia, ada pola dia. Jadi kamus tak akan senaraikan. Jadi kita yang kena faham macam mana nak bina kata masdar, kata nama atau masdar tersebut. Okey. Jadi kita masuk sedikit agak 2 minit lah kita tengok latihan. Latihan dia. Nah, ni latihan nombor 12. Ni kita boleh tengok tuan-tuan dan puan-puan. Sini contoh yang pertama lah. At'ama. Apa masdar dia? At'ama. Dalam Al-Quran, Ustaz Farid ada tak? At'ama. Wa yut'imuna at'am. At'amahum min ju'. Allazi at'amahum. At'ama. Sedap Ustaz Farid. At'ama. Wa yut'imul ladzi At'amahu wa na. Ada at'ama wa na'amah apa? At'ama wa na'amah. Itulah at'ama. Apa masdar dia? Nombor 1 ni at'ama, apa masdar dia? Kita tengok at'ama ni ikutkan wazan atau pola yang mana dia? Tengok di sini. At'ama tu ikut yang ni dia. Af'ala. Sama pola dia. Af'ala, at'ama sama dengan yang ni. Jadi ikutkan yang ni inzalun. Kalau di sini anzala jadi inzalun. Kita ambil sini at'ama. At'ama. Sini pakai it. Yang ini kan kita bagi alif sebelum akhir. Berarti ita'amun. Bagi baris alif bagi alif sebelum akhir. Bagi huruf alif sebelum akhir. Jadi macam tu cara dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan kerjakan latihan-latihan yang ada sini ni. Kalau yang nombor 2 ni, ini ni nombor 2. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ini semua 3 huruf. Ini kita kena cari dalam kamus. Kan 3 huruf ni kena cari dalam kamus. Ini pun juga, ini yang 3 huruf kena cari dalam kamus. Jadi kena cari dalam kamus. Kalau yang 4 huruf, itu boleh kita ikutkan dengan pattern atau wazan atau corak dia punya. Okey. Mungkin hanya ini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan sebabkan masa sangat sedikit. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham dengan apa yang kita senaraikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Jadi sangat mustahak kita nak belajar teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran ini, belajar bahasa Arab Al-Quran, sangat-sangat mustahak kita mempunyai buku. Jika kita tidak mempunyai buku, sedikit kecacatan. Cubalah dapatkan buku ini daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa di Jalan Pawang. Ataupun boleh hubungi kita supaya kita dapat menghantar. Kita boleh post. Kalau jauh kita boleh post. Kalau dekat di Kuala Lumpur ni boleh datang ke sini, ataupun masih mau post kita boleh post. Ya. Dia ada 2 buku. Satu buku yang buku teks ini, yang lagi satu ni adalah buku latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Jadi Ustaz Wan Rosli dia cantumkan 2 buku dalam satu buku Ustaz. Sila berhubung. Baik, seterusnya kita masuk ke bahagian terakhir. Bahagian terakhir, bahagian yang boleh dikatakan sangat mustahak juga. Bahagian ketiga, pengukuhan. Senarai perkataan berlawanan, senarai perkataan seerti dan sebagainya. Sila Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi pengajian kita tertumpu kepada surah Yasin.
untuk lebih mesra dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita boleh lihat dalam surah Yasin ayat ke-71, kita lihat. Ya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. A seperti biasalah. A ini huruf istifham. Adakah waw huruf ataf? Yarau adalah verb daripada apa? Kita lihat perkataan asal. Ini adalah present tense. Present tense tak asal. Asal adalah past tense fi'il madhi. Ini fi'il mudhari'. Cari apa yarau ni fi'il mudhari'. Apa fi'il madhi dia? Ra'a yara. Daripada ra. Kita buka kamus di sini. Kita cari perkataan ra, hamzah, ya. Kita akan jumpa. Maksudnya melihat. Okey, dan dia bagi banyak di sini. Ra'a, kita boleh tengok muka surat berapa? Ra'a. 109 109. Kita tengok Ra'a. Ra'a yara. Nampak? Yara dia melihat. Kalau yarau mereka melihat. Itu kena tasrif lah. Yara, yara, ya, yarau. Okey. Yara, yaraya ni yarawna. Okey, ra'a yara makna melihat. Kalau ru'yun penglihatan, atau ru'yun ni penglihatan ataupun pandangan ataupun pendapat. Kalau ra'a, ini semua kena rujuk muka surat 14 seperti yang kita bincang dulu. Rujuk balik muka surat 14, kita gandingkan dia. Partnerkan dia dengan kolom nombor 2 sampai nombor 9. Cuma dia sedikit sukar sebab dia huruf illat. Alif, waw dan ya. Huruf illat. Anna sesungguhnya kami. Khalaqana. Khalaqana ni verb. Verb cari asal past tense. Past tense iaitu fi'il madhi. Apa dia? Khalaqa. Jangan cari laqana. Tak jumpa lah. Laqana jadi talqin. Okey, jadi khalaqa. Kha, lam dan juga qaf. Na tu kami lah. Mimma asalnya mim nun. Min alif ma. Jadi daripada apa? Amilat verb. Apa fi'il madhi? Ni fi'il madhi lah ni. Cuma ada tambah ta sebab dia perempuan. Jadi asalnya amila. Ain mim lam. Cari dalam kamus kita bahasa Arab. Ain mim lam. Aidina. Kalau aidina memang tak ada lah cari dalam kamus. Melainkan dia cari mufrad je. Sebab ni plural. Cari singular dia. Yadun. Yadun muka surat berapa? Yadun. Kita cari yadun. Jamak adalah ID. Muka surat berapa? Muka surat 208. Boleh buka? Kita akan tengok yadun. Yadun jamak adalah ID, iaitu tangan ataupun kuasa. Okey, jangan cari ID memang tak jumpa lah. Cari yang mufrad dia dulu. Singular dia. An'aman. An'aman ini kita lihat pada muka surat 193. Malang ni tak ditulis. Sebab an'am ini adalah an'am apa dia? Binatang ternak plural. Tapi mufrad malangnya tak ditulis dalam buku ni. Kita tambah. Huruf nun ain mim tambah di bawah tu muka surat 193. Tambahkan dia. Na'amun adalah binatang ternak, jamak dia adalah an'amun. Boleh. Na'amun tak ditulis dalam buku ni sebab dia bukanlah perkataan yang ada dalam Quran. Na'am. Na'am yang bermaksud binatang ternak. Tapi an'am ada dalam Quran. Banyak. Waja'alu lillahi mimma zara'a minal haruthi wal an'am. An'am. Suratul Al-An'am. Banyak sebut Al-An'am dalam suratul An'am. Jadi An'am ada tapi tak disebut di dalam ini. Kita yang tulis. Ada kekurangan kita yang tulis. Na'amun. Bukan na'am. Na'am tu maksudnya ya. Na'amun. Na'am ni ada dalam Quran Dalam surah As-Saffat. Qul na'am. Wa antum dakhirun.
fa innama hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun. Okey, qul na'am. Na'am makna ya, tapi di sini bukan na'am, na'amun, iaitu binatang ternak, jamak dia adalah an'am, plural an'am. An'aman ini adalah plural. Tapi tak tulis tau. Pada muka surat 193 kita tengok ni'ma, an'ama, na'ama, na'ma, ni'matun. Okey, na'matun, na'imun, na'imun, tapi tak ditulis an'am. Kita tulis na'amun, jamak dia adalah an'am, binatang ternak. Fahum, fa maka hum mereka, laha baginya, malikun. Malikun tu daripada asal apa perkataan dia? Malikun tu adalah sirah apa? Ismul fa'il. Mana orang yang memiliki. Daripada perkataan malaka. Ini pada muka surat 2 pun dah bincang panjang lebar. Tengok pada muka surat 2, muka surat 3. Panjang lebar dia orang Muka surat 3 mana dia? Okey, tengok tu. Ada malikun. Tu pemilik malikun. Tapi sebab apa tambah waw nun? Sebab dia plural lah, jamak malikun. Okey. Malikun, malikun, mulkun, malkun, yamliku, malaikatun, malakut, semua tu. Okey. Kemudian wazallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wazallalnaha, jangan cari panjang ni. Zallalnaha, cari yang 3 huruf asal sebab dia verb. Ayat 72, sambung. Sambungan tadi. Jangan cari zallalnaha sebab dia verb carilah yang past tense dia, iaitu fi'il madhi. Apa dia ya? Zailam, zalla, zallala. Carilah zallala. Kita akan jumpa maknanya menundukkan, zallala. Okey? Na tu kami. Ha tu ialah nya. Lahum bagi mereka. Okey? Faminha, daripadanya. Nya ni kembali kepada an'am lah. Sebab apa an'am? Sebab setiap jamak, setiap plural mesti mu'annas. Kita kena tahu. Setiap plural ataupun dipanggil jama'ut taksir, mesti dia mu'annas. Pasti dia perempuan. Jadi sebab tu dia tak ha, tak faminhu. Rakubuhum. Rakubuhum ni dia banyak. Rakub adalah dengan makna benda yang ditunggang, markub. Makna rakub adalah markub, benda yang ditunggang. Okey, makna kenderaan lah, keendaraan. Kita panggil kenderaan. Okey. Ada juga rakibun. Rakibun ni makna penunggang, bukan benda yang ditunggang. Binatang tunggang bukan kenderaan. Kenderaan benda yang ditunggang. Kita panggil markabun ataupun rakubun. Rakubun boleh, markabun boleh. Tapi ada ketikanya rakibun, penunggang. Jamak dia adalah rukbanun boleh, ataupun rakubun pun boleh, jamak kepada rakibun. Rakibun penunggang, jamak dia penunggang-penunggang, iaitu rukbanun boleh, lagi rakubun pun boleh. Banyak lagi, ada beberapa lagi boleh. Tengok kamus lah. Kemudian wa minha ya'kulun. Ya'kulun daripada akala ya'kulu. Okey. Akala ya'kulu. Ya'kulun tu fi'il mudhari'. Jangan cari asal dia adalah past tense, iaitu fi'il madhi akala. Okey, akala maknanya makan. Rakubuhum. Rakub, tunggangan ataupun kenderaan. Itu kita perlu tahu. Daripada ra, kaf, ba. Kita cari dalam kamus ni, kalau ra, kaf, ba, dia akan sebutlah rakub. Okey. Ayat ke-73. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Wow, macam biasalah. Terjemah dan, tapi tak perlu terjemah dan. Kenapa? Sebab dia istinaf. Istinaf tak ada terjemah. Wow tu kadang-kadang memang letak awal. Lahum bagi mereka, fiha pada binatang an'am tadi, manafi'. Cari manafi' memang tak jumpa. Sebab dia plural.
Plural tak boleh kita cari, melainkan kena tahu singular dia dulu, mufrad, iaitu manfa'atun. Jamak dia apa? Manafi'u. Okey. Macam jamak kepada na'amun, binatang ternak, jamak dia apa? An'amun. Jamak kepada an'amun apa? Ana'im. Ana'imu. Ana'imu. Iaitu atas wazan mafa'ilu. Nampak? Itu dipanggil sirah muntahal jumak. Kemuncak kepada jamak. Tak ada lagi jamak selepas tu. Okey. Wa masyaribu. Masyaribu cari memang tak jumpa. Sebab dia plural. Tempat minum ataupun minuman. Jadi di sini maksudnya minuman adalah mufrad dia apa? Singular masyrab. Masyrab. Okey. Masyrab ni dia boleh dua. Sama ada masdar mimi. Kalau terjemah masdar mimi maksudnya adalah masdar mimi. Maksudnya apa? Minuman. Macam di sini terjemah dia minuman, masyaribu. Tapi kalaulah dia zorof zaman, masyrib juga, tapi maksudnya adalah tempat minum. Nampak tak? Asalnya walahum fiha manafi'un wa masyaribun, tapi haram berbaris tanwin untuk atas wazan mafa'ilu. Mafa'ilu tak boleh tanwin, tak dibenarkan sama sekali. Walaupun ada juga tau sebahagian. Contoh dalam suratul insan. Apa dia? Salasilan wa aghlalan. Salasilan suratul insan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Nampak? Salasilan mafa'ilan. Sebab apa baris tanwin? Tak perlulah kita peningkan, celarukan orang yang sedang belajar. Cukup buka dalam Quran, buka kitab Nahwu, dia akan bagi tahu sebab. Dalam satu qiraat dia baca salasilan tu. Qiraat kita kena buang. Tak boleh, haram tanwin. Dari segi ilmu Nahwu lah majoritinya. Tak boleh salasila. Jadi di sini manafi'u wa masyaribu, tak boleh manafi'un masyaribu. Afala. Adakah fa, maka la tu tidak. Yashkurun daripada perkataan apa? Kataan dasar shin, kaf dan ra. Syakara yashkuru. Makna bersyukur, berterima kasih. Ini yang kita nak sebut juga, yashkurun ni dalam perkataan seerti kita, yashkurun. Apakah beza syakara, jaza dan juga mukafa'ah? Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita selalu baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Yukafi'u syukur. Yukafi'u kafa'a yukafi'u syukur. Satu lagi jaza. Jaza yajzi jaza. Di sini kita nak tekankan perkataan sinonim. Syukur tidak jadi melainkan ke atas nikmat yang kita dapat. Kalau balak kita tak syukur. Balak kita bersabar, kita tak syukur. Jadi makna bila sebut syukur nikmat. Nikmat tu apa? Iaitu benda yang bermanfaat untuk kita, benefit untuk kita. Kalau benda mudarat tak panggil dia nikmat. Okey. Itu kita panggil syukur. Yang kedua dipanggil jaza. Jazaun. Jaza ni dia boleh manfaat pun boleh, mudarat pun boleh. Makna balas. Jaza ni balas apa? Balas kebaikan ke kejahatan? Dua-dua boleh. Balas kebaikan pun boleh, balas kejahatan pun boleh. Okey? Dalam Quran ada sebut dalam surah Asy-Syura ayat ke-40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Nampak? Yang ketiga dipanggil al-mukafa'ah. Mukafa'ah ni hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Membalas yang setimpal. Balas yang setimpal. Nabi kata kalau orang buat baik dengan kamu, beri kamu sesuatu,
Kamu tak ada benda, kamu nak bagi, nak balas lah. Macam mana? Nabi ajar kepada kita, ucaplah jazakallah. Itu ablaghas sana', faqad ablaghas sana'. Itulah sebaik-baik pujian. Sebaik-baik balasan kamu boleh buat. Okey? Al-mukafa'ah ni membalas juga. Tapi dia balas sama ada dengan perbuatan ataupun perkataan. Tak semestinya dengan mulut. Jazakallah. Kadang-kadang dengan perbuatan dia. Dia bantu orang tadi. Dengan perbuatan dia. Pekerjaan dia. Okey. Syukur pula yang kita sebut tadi. Syukur di atas ni'mat. Syukur ni bukan maksud kita balas setimpal tau. Kita balas pula. Kita menghargai setimpal. Contoh Allah Ta'ala bagi ni'mat banyak kita syukur. Adakah kita balas apa yang Allah Ta'ala bagi tu setimpal? Tak. Setiap denyutan nadi kita. Ni'mat. Tarik nafas, lepas nafas. Ni'mat. Adakah cukup sembahyang 5 waktu, solat duha 12 rakaat, witir 11 rakaat, cukup ke untuk membalas ni'mat Allah? Tak cukup. Jadi maknanya, itu adalah sebahagian daripada syukur yang kita buat. Walaupun tak setimpal. Okey. Mukafa'ah, dia tak boleh jadi mukafa'ah untuk benda jahat. Tak boleh. Untuk jaza, balas. Boleh. Benda baik boleh, benda jahat boleh. Al-jaza. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jaza'an bima kanu ya'malun. Tapi untuk mukafa'ah, dia untuk benda baik je. Dia tak boleh benda jahat. Okey. Wal mukafa'ah takunu bin naf'i wad dar wa syukur la yakunu illa qawlan. Jadi dia kata tidak jadilah mukafa'ah dengan keburukan yang setimpal melainkan sama. Okey, tuan-tuan kena faham. Ada dua cabangan tu. Yang pertama, mukafa'ah dia boleh balas terhadap kejahatan. Tapi kena ingat tau. Jaza baik pun boleh, jahat pun boleh. Mukafa'ah, kafa'a yukafi'u mukafa'atan, jahat boleh, baik pun boleh. Tapi bila balas yang jahat kena setimpal. Tak boleh tak setimpal. Jangan dia balas satu keburukan, kita balas balik 10 keburukan. Itu tak dinamakan mukafa'ah. Mukafa'ah balas jahat dengan setimpal. Okey? Jadi di sini maksudnya mukafa'ah boleh untuk yang baik ataupun yang jahat, tetapi yang jahat mesti setimpal. Yang baik tak setimpal pun tak apa, lebih daripada itu pun boleh. Itu kita kena faham. Syukur yang kita bagi tahu tadi, dia tak dapat tidak melainkan dengan perkataan. Syukur ni dengan perkataan selalunya lah. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Okey. Kemudian kita lihat lagi perbezaan antara madah dan juga sana'. Madah pujian, sana' pujian juga. Madahun pujian, sana' pujian juga. Cuma madahun ni pujian dia untuk perbuatan dan juga sifat. Perbuatan dan sifat. Contoh seseorang puji lelaki dengan sebab dia buat baik, tapi buat baik kepada diri dia dan kepada orang lain. Seseorang buat baik kepada saya puji dia. Bukan setakat dia buat baik kepada saya, kepada orang lain pun dia buat baik. Kemudian madah ni bukan setakat dia puji tau. Puji sifat orang tu baik, bahkan dia puji lagi, bukan dia puji perbuatan orang tu saja baik, tapi dia puji sifat sekali. Apa sifat dia? Dia ni sifat dia tinggi, muka dia handsome, tinggi lampai. Jadi maksudnya tak cukup dengan dia sifat yang terpuji bagi dia, dia tambah lagi dengan sifat yang ada pada diri dia. Perbuatan yang baik dah ada pada diri dia, dia tambah dengan sifat yang ada pada diri dia. Itu dipanggil madah. Okey. Satu lagi sana'. Sana' ni pujian yang berulang-ulang. Sebab tu kita panggil sab'ul masani, surah Al-Fatihah. Sebab kita ulang-ulang baca surah Al-Fatihah. Setiap rakaat kita baca. Cuma sana' ni dia boleh dua. Boleh benda puji, benda jahat boleh, benda baik boleh. Nampak? Kalau kita panggil madah. Madah ni untuk benda yang baik, tapi mubalaghah lah sikit. Tapi untuk sana', jahat pun boleh, baik pun boleh, kita puji dia. Dia ni kuat. Kuat apa? Kuat mengumpat orang. Kita puji dia. Benda tak baik, benda jahat.
boleh juga puji benda yang baik. Itu untuk apa? As-sana. InsyaAllah pada akan datang kita akan sebut pula perbezaan antara syatam dan juga sabun. Sabun, sibabun, iaitu mencaci. Syatmun mencaci juga. Kemudian perbezaan antara la'nat dengan al-bahal. Mubahalah. Ini semua insya-Allah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Kita serah kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Farid. Jadi kita dah belajar daripada hari Isnin hingga hari ini, hari Jumaat. Sabtu Ahad kita tidak ada kelas pengajian. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang kita hormati sekalian, sangat-sangat mustahak kita kena usaha betul-betul, berdoalah kita setiap masa agar Allah SWT mengukuhkan kita dengan disiplin yang lebih untuk setiap masa kita mengikuti. Jadi bila kita mengikuti kelas ini, kita kena hafal apa saja perkataan-perkataan yang kita belajar pada hari ini, kita hafal, kita ulang balik, dan sangat mustahak kita belajar dan juga kita mengajar. Carilah anak-anak kita ataupun adik-adik kita ataupun ahli-ahli keluarga kita duduk muzakarah pada waktu malam. Kita ulang balik, kita kena praktik. Sangat mustahak, kita kena berdoa, kita yakin betul Allah pasti akan tolong. Kita benar-benar kena bertakwa, kita kena disiplin, kita praktik, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh agar pengajian bahasa Arab Al-Quran ini akan dipermudahkan oleh Allah SWT dan semua memberi manfaat kepada semua saudara mara kita. Ambillah ini sebagai program kita bersama. Kita lakukan dakwah. Kita lakukan dakwah untuk semua kenalan-kenalan kita, mengambilkan pengajian bahasa Arab Al-Quran untuk penghidupan kita. Kita nak hidup di dunia dan juga kita nak hidup selama-lamanya di akhirat. Allah SWT dia bagi manual. Dia bagi buku panduan. Tapi buku panduan itu di dalam bahasa Arab. Jadi menjadi tanggungjawab kepada kita. Kita kena yakin ini mudah. Jangan kita duk kata susah. Kalau kita kata susah, kita sudah masuk perangkap iblis. Iblis memang nak supaya kita jauhkan dari memahami Al-Quran. Kita nak tahu cara-cara penghidupan di dunia yang sementara ini, kita mestilah membaca Al-Quran. Semua orang boleh membaca, tajwidnya bagus, selalu khatam, tapi kita kurang usaha untuk memahami bahasanya. Inilah kita usahakan bersama. Marilah bersama-sama kita beri masa dalam penghidupan kita ni. Setiap hari ini kita cuba ambil ini sebagai dakwah. Kita utamakan, kita dekatkan dengan ahli-ahli keluarga. Sabar, kita kena sabar, banyak kena sabar. Walaupun dia tak mau nak ikut ke apa, tak apa, kita duduk seorang-seorang. Setiap hari dalam hall, dalam ruang tamu tu kita duduk, kita baca kod-kod bagi semua orang nak dengar, dia duduk tengah. Kalau tidak kita duduk baca, mesti ada manfaat atas usaha kita, insya-Allah. Baik, kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Jangan lupa dapatkan buku kerana kita mesti melakukan latihan-latihan. Kalau kita duk belajar dengar saja, tidak ada latihan yang kita jalankan, susah. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Inilah matlamat kita, inilah program kita bersama. Bukan program kami, program tuan-tuan, puan-puan, semua sekali kita gunakan. Kita ambil kesempatan untuk mendapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.